Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar semua? Bertemu kita pada episod yang kedua ibadah haji dan umrah. Dalam tajuk Haji dan Umrah Pendidikan Islam tingkatan 4. Kalau tengok pada buku teks pada muka surat 90 hingga muka surat 108. Dan baru ini episod yang pertama kita berbicara tentang syarat bagi syarat wajib untuk menunaikan haji dan juga rukun haji dan umrah. Dan untuk sesi kali ini, Ustazah akan bincangkan dengan anak-anak semua tentang perkara yang seterusnya, iaitu perkara wajib haji dan umrah, perkara wajib haji dan umrah, perkara sunat haji dan umrah, serta insya-Allah kita akan terus kepada jenis-jenis haji. Jadi beza ya perkara wajib haji dengan syarat wajib. Syarat wajib yang ada pada diri kita, berakal, Islam, baligh, merdeka, berkemampuan. Tetapi perkara wajib adalah amalan yang akan kita laksanakan untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Okey, kita pergi kepada intipati tajuk ini. Perkara wajib haji terdiri daripada niat ihram di miqat. Wajib haji dan umrah ya. Niat ihram di miqat. Yang ni ada dalam haji, ada dalam umrah. Bermalam atau mabit. Bermalam sekejap tengah malam di Muzdalifah. Melontar anak batu di Jamrah Kubra. Bermalam ataupun mabit di Mina. Melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah dan juga menjauhi larangan ihram. Ini merupakan perkara wajib haji dan umrah. Kalau berkaitan dengan umrah hanya dua, iaitu niat ihram di miqat dengan menjauhi larangan ihram. Yang mabit di Muzdalifah, melontar di jamrah, mabit di Mina, melontar 7 anak batu ni berkait dengan ibadah haji sahaja. Dan kena ingat, untuk perkara wajib haji ini sekiranya tidak dilaksanakan, maka hajinya sah tetapi kena bayar dam. Dam atau dikategorikan juga sebagai denda. Okey. Kita pergi kepada yang pertama, iaitu niat ihram di miqat. Okey pelajar, kalau sebagaimana pelajar tahu, niat ihram, niat sahaja adalah rukun ya. Niat, contoh kita semayang, kita nak semayang kan. Niat, tapi niat tu kat mana? Macam itulah ibadah haji. Niatnya di mana? Dia kena niat di miqat. Miqat. Bagi haji ataupun umrah, dia kena niat ihram di miqat. Kalau dia niat ihram bukan di miqat, maka sebenarnya haji dia sah tetapi dia kena bayar dam. Ya? Okey. Apa dia maksud niat ihram di miqat? Niat ihram di miqat ialah berniat ihram di miqat, ketentuan tempat ataupun masa. Miqat ni maksudnya ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Dia ada tempat mana kita kena niat dan juga masa mana, ya, tempat dan masa. So jenis miqat yang pertama dipanggil miqat zamani. Miqat zamani ni miqat ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji bermula dari 1 Syawal hingga masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Ni bagi bagi ibadah haji, niat ihram dia ada miqat. Masanya ialah bermula 1 Syawal, raya tu 1 Syawal dah masuk dikira bulan haji, sehinggalah 10 Zulhijjah, masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Tu adalah waktu untuk niat haji. Ya, kalau umrah, dia nak pergi buat umrah tu baru dikira niat. Dia berniat. Dia berniat bila dia nak pergi umrah. Contohnya dia daripada Madinah, dia niat. Nanti kita tengok ya tempat ya.
Okey, jenis-jenis miqat. Miqat zamani. Yang kedua, miqat makani, miqat tempat. Iaitu ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Okey, dia ada tempat dia. Bukan main-main awak nak niat kat rumah ke apa ke, tak boleh. Ya? Okey. Kita tengok tempat-tempat miqat. Tempat-tempat miqat ini adalah tempat-tempat miqat makani ataupun dipanggil miqat tempat bagi penduduk di luar Mekah, ya. Kalau kita tengok nombor 1 ialah Zulhulaifah ataupun dipanggil Bi'run Ali. Siapa yang pernah pergi umrah, kalau kapal terbang dia berhenti di Madinah, dia pergi ziarah makam Rasulullah, pergi ke Masjid Nabawi, kemudian dia nak buat umrah, maka niat dia ialah di Zulhulaifah, ya. Zulhulaifah ni tempat arah niat daripada arah Madinah, untuk sampai ke Mekah. Lebih kurang 8 jam kalau naik bas. Okey, kemudian yang kedua Zatu Irq. Zatu Irq ni adalah orang yang daripada arah Iraq. Maka bila sampai di Zatu Irq, kalau dia datang dengan kapal terbang, maka pramugari dia akan bagi tahu kita sudah sampai sempadan niat. Maka diminta jemaah haji untuk berniat. Berniat sama ada niat haji ataupun niat niat umrah. Kemudian yang ketiga di Qarnul Manazil, iaitu Qarnul Manazil ni yang penting daripada Asia, dari arah Malaysia ataupun Asia Tenggara, Indonesia, ya. Mereka berniat di Qarnul Manazil. Sekiranya kapal terbang Malaysia terus ke Mekah, biasanya kita akan niat atas kapal terbang, iaitu di kawasan biasa pramugari 100 km sebelum sampai di Qarnul Manazil, dia dah bagi tahu kita akan sampai di Qarnul Manazil. Sila para penumpang untuk berniat haji sekarang. Jadi kita niatlah atas kapal terbang. Ya, ingat tu, kalau flight kita terus ke Mekah. Kalau flight kita terus ke Madinah dulu, maka niatnya ialah di Bi'run Ali ataupun Zulhulaifah. Okey, yang keempat ialah Yalamlam. Yalamlam ni kalau jemaah daripada arah Yaman, dia niat di Yalamlam. Kemudian kalau Juhfah ialah jemaah daripada arah Mesir dan Tunisia. Dia dah ada dia punya sempadan tempat masing-masing, jadi kita kena niat di tempat-tempat yang telah ditetapkan ini sahaja, ya. Jangan ikut suka kita. Jadi sebab itulah kita perlu belajar, kena ada ilmu untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Okey, next kita pergi kepada yang kedua, iaitu bermalam ataupun mabit di Muzdalifah. Bermalam ataupun mabit di Muzdalifah. Okey, kita tengok, ya. Bermalam mabit di Muzdalifah berada selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, kalau kita tengok, kita dah belajar rukun haji, wukuf kita ialah pada 9 Zulhijjah, betul kan? Wukuf kita 9 Zulhijjah, pada Zuhur 9 Zulhijjah, malam tu maghrib, Zuhur 9 Zulhijjah, malam tu maghrib sudah dikira 10 Zulhijjah, kerana sebenarnya dalam Islam bermulanya hari adalah pada waktu maghrib. Ya, bermulanya hari dalam Islam ialah bermulanya pada waktu maghrib. Dah mula 10 Zulhijjah. Jadi biasanya kalau kita pergi haji pada pada lepas maghrib tu, ada dah bas tunggu kita untuk pergi ke Muzdalifah. Ya, pergi ke Muzdalifah. Okey, sebenarnya jarak di antara Arafah dengan Muzdalifah ni tak jauh, ya. Kalau kita tengok sekejap, Ustazah tunjuk jarak di antara
Di antara ni adalah jarak ya. Jarak di antara ni Arafah, kita wukuf di Arafah, kita nak pergi ke Muzdalifah tak jauh. Kalau jalan kaki pun mungkin dalam kalau setengah jam gitulah. Tapi disebabkan berasak-asak terlalu ramai manusia, awak bayangkan kalau contoh 12 juta manusia berada di Arafah kan, sebab wukuf memang semua manusia yang melakukan ibadah haji pada tahun itu, tak kiralah sakit ke tak sakit ke, semua berada di padang Arafah. Kalau 12 juta berada di padang Arafah, dan 12 juta juga ini akan bergerak ke Muzdalifah pada waktu maghrib, biasanya akan bergerak ke Muzdalifah. Kat sini Muzdalifah ni kita akan kutip anak batu ya. Kita akan kutip anak batu untuk kita melakukan ibadah melontar nanti. Ni antara tempat-tempat yang awak perlu tahu. Muzdalifah ke Mina. Di Mina ni kita akan bermalam di Mina, dan kita akan melontar bermula jamrah ula. Tapi kalau 10 tu dia start dengan Aqabah dulu satu. Kemudian jamrah ula, jamratul wusta, jamratul Aqabah. Ni adalah peta tempat-tempat yang untuk melaksanakan ibadah wajib haji ya. Okey, kita pergi kepada Muzdalifah tadi, iaitu berada 10 tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar esoknya. Jadi malam kita bertolak maghrib, kemudian kita tunggu sehingga mungkin dalam pukul 12, pukul 1 pagi kita berada di situ. Tengok ni begitu ramai manusia berada kat sini. Kepenatan ya, dengan pakaian ihramnya, boleh rasalah ya, setiap orang yang pergi, ustazah dah pergi, dan keadaan di sinilah amat mencabar, terutama kepada orang-orang tua. Dan tu yang ustazah pesan, kalau boleh pergi haji, biarlah waktu kita muda, kekuatan kita masih ada. Terutama ustazah kesian tengok kepada jemaah-jemaah yang dah tua, mereka dengan kerusi rodanya lagi nak berebut dengan manusia yang lain untuk menaiki bas dan sebagainya, menunggu kat sini satu. Kita rasa macam kita berada di padang mahsyar, menunggu nama dipanggil. Menunggu nama dipanggil, yang kat sini mereka menunggu bas-bas dipanggil, memanggil jemaah-jemaah haji ini ya, untuk bergerak ke Mina. Okey, di sini kita kutip ada anak batu, ada banyak juga anak batu kat sini. Jadi kutiplah anak batu sesuai dengan kita nak melontar nanti. Ya, kita nak melontar untuk hari pertama itu 10 Zulhijjah, kita melontar di Jamratul Aqabah sahaja. Ya. 11, 12, 13 kita melontar di Jamrah Ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra. Aqabah tu ataupun namanya juga adalah Kubra. Okey, kemudian ni adalah melontar. Kita pergi kepada yang ketiga, iaitu melontar Jamrah Kubra. Ya, Jamrah Kubra. Jamrah ada 3 kan tadi. Jadi Jamrah Kubra dia bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Kalau awak perasan tadi, dia sama dengan mabit di Muzdalifah, bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah juga. Kebanyakan jemaah apabila dia sampai sahaja di Mina, dia akan terus bergerak untuk melontar di Jamrah Kubra ini. Sebab apa? Sebab dia nak bertahallul awal. Yang ni lah yang akan ada, yang ustazah cerita bagaimana tahallul awal itu adalah untuk kita melepaskan diri awal daripada pakaian ihram. Biasa jemaah haji ni lepas dia pergi melontar di Jamrah Kubra, dia akan bergunting. Dia akan bergunting dan dia terlepaslah daripada ihram, dan hanya tinggal 3 perkara lagi yang dia tak boleh buat ya. Jadi biasanya jemaah haji
Malaysia dia tak buat macam ni. Dia akan berhenti di Mina, tidur kat Mina, sebab bayangkan pukul 1, pukul 2 pagi ada sampai pukul 4 pagi. Dan waktu subuh 10 Zulhijjah tu barulah kita digerakkan oleh mutawif untuk ke Jamrah Aqabah ini. Lepas itulah baru kita boleh tahallul awal dia panggil, ya. Okey, kemudian kita lepas melontar di Jamrah Kubra, kita akan mabit di Mina. Kita akan bermalam di Mina. Di sini kita akan bermalam selama 11, 12, 13 Zulhijjah, ya. Kita berada di sini, bayangkan kemah ini sepanjang-panjang perjalanan kita ada ramai juga tersesat dengan kemah. Sebab tu kita bagus untuk orang muda ni dia pergi awal, sebab satu dia boleh baca keadaan tempat ini, sebab terutama bagi orang tua dia jadi tak ingat kemah dia kat mana. Last dia tersesat dan sebagainya, dan perlukan kepada mutawif haji untuk menunjukkan jalan bagi mereka. Ni seluruh dunia yang pergi mengerjakan haji, 12 juta lah pada masa itu, berhimpun di Mina, duduk dalam kemah masing-masing. Kalau awak tengok ni kemah yang ada aircon ni ialah kemah-kemah yang pergi dengan swasta yang harga 50-60 ribu. Ni kemah-kemah biasa sahaja yang tidak ada aircon. Ustazah pergi dengan muassasah ataupun yang biasa sahaja, ya. Okey, jadi hari-hari tasyrik 11, 12 kita berada di malam waktu malam 11 kita bermalam di sini 3 hari. Dan paginya kita melontar, balik melontar kita duduk kat kemah ni pula. Esok pagi pergi melontar pula sampai 13 Zulhijjah, ya. Itu adalah mabit ataupun dipanggil bermalam di Mina. Okey. Kemudian melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah, dan ini adalah lontaran untuk ketiga-tiga jamrah yang akan kita pergi. Awak bayangkan manusia terlalu ramai, betul tak? Jadi sebab tu sekarang ni jamrah dah dia buat tingkat-tingkat. Jadi ada, tak silap ustazah, ada 5 tingkat. Jadi kita jemaah Malaysia berada di tingkat yang ketiga. Sebab ada berlaku pada masa dulu bersesak-sesak sehingga berlaku kematian, ya. Awak bayang orang semuanya orang nak buat, masing-masing nak cepat-cepat nak buat, kan. Jadi berlakulah kematian sebab dia hanya one way. Sepatutnya kalau kita pergi mari two way ni, dia akan jadi apa? Dia akan jadi kita akan bertembung dengan orang. Okey, melontar di ketiga-tiga jamrah, iaitu Jamrah Sughra, Jamrah Wusta dan Jamrah Kubra ini pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Waktu melontar dia adalah bermula daripada azan subuh sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Ya, 11, 12 ni dia start pada subuh. Dia start pada waktu subuh, 11, 12 dan 13 ni sehinggalah 13 ni sehinggalah maghrib. Jadi lama waktu dia, kan. Jadi janganlah bersesak, jangan orang kata terlalu sangat kita nak habiskan 3 jamrah ni. Daripada Mina tadi, ya, daripada Mina ni nak menuju ke tempat ni adalah lebih kurang 3.5 km. Jadi kalau pergi balik dia panggil 7 km. Sebab tu dia kena banyak berjalan dan kekuatan fizikal kita pun kena kuat, ya, kerana bersesak-sesak dengan orang. Okey, itu adalah cerita tentang melontar di ketiga-tiga jamrah dengan 7 biji anak batu di setiap jamrah ini. 11 tu 7, 12, 7, 7, 7, 13, 7, 7, 7. Kan? Jadi kena kira lah tu anak batu kita sebanyak 7 biji anak batu. Dan juga kita lontar ni kerana di sinilah syariat sebenarnya Nabi Ibrahim hendak bermimpi untuk menyembelih anak dia Nabi Ismail.
dan syaitan muncul di ketiga-tiga tempat ini untuk memperdaya Nabi Ibrahim, menyatakan bahawa kesianlah ke anak kamu dah tinggal lama, tiba-tiba nak sembelih pula anak. Di sinilah munculnya syaitan. Jadi kita melontar dengan gaya melontar anak batu tu macam melontar syaitan tu. Sebab tu kena gaya melontar. Syarat-syarat dia kena dengan gaya melontar, ya. Okey. Kemudian kita pergi kepada ni yang penting, ni yang terlibat juga dengan umrah, iaitu menjauhi larangan ihram. Jadi apabila awak niat sahaja niat ihram sahaja, aku umrah dan berihram dengannya, pakai pakaian ihram, maka ada yang tertakluk ke atas kita. Beberapa perkara ini untuk kita jaga, ya, sepanjang kita memakai pakaian ihram. Yang pertama dari segi kecantikan, iaitu menyapu minyak rambut. Bagi lelaki dan perempuan, ya, tak boleh menyapu minyak rambut. Contoh lepas mandi nak sapu minyak rambut, tak boleh. Yang kedua, mencabut bulu ataupun rambut. Mana-mana bulu di badan kita cabut, ataupun rambut kita sikat, tiba-tiba kita sikat dan ada tengok-tengok ada rambut, maka kena bayar dam. Kalau 3 helai tu dah kena dah bayar dam, ya. Kemudian memotong kuku, tu pun tak boleh. Dia ada dia punya syariat dia. Faham? Okey, yang kedua, wangi-wangian. So wangi-wangian bagi lelaki dan perempuan tidak boleh berwangi-wangian, sama ada pada pakaian, badan atau menghidunya. Ni bahaya, ya. Kalau di dalam ihram, sebab tu dalam ihram ini kita kena jaga betul-betul. Kalau biasa orang yang jenis pakai minyak wangi tu, dia kena berjaga-jagalah. Jangan pakai wangi-wangian pada pakaian, badan dia, nak pakai deodoran ke, tak boleh pakai bedak ke, tak boleh, ya. Asalkan wangi tak boleh. Atau menghidunya. Menghidu ni macam kita sengaja lah. Kalau kita terhidu tak apa kan. Kalau kita sengaja, orang kata, sedapnya tengok ni, wangi, kita hidu lah. Tak boleh lah. Macam cerita yang pergi Hajarul Aswad kan, nak pergi cium Hajarul Aswad, dia pakai pakaian ihram nak cium Hajarul Aswad. Tak boleh lah, sebab Hajarul Aswad tu memang kalau awak tengok di Kaabah ataupun dia punya kelambu Kaabah tu adalah di sembur dengan minyak-minyak wangi. Jadi memang wangi. Jadi kena berhati-hati. Okey, seterusnya ialah ada segi pakaian bagi lelaki, ya. Bagi lelaki sahaja ni, dia hendak memakai pakaian dilarang memakai pakaian berjahit atau bercantum. Dia tak boleh pakai, sebab tu dia ada pakaian dia yang pakai pakaian ihram tu, dia tak boleh pakai pakaian berjahit atau bercantum. Yang kedua, dia tak boleh menutup kepala dia dengan kopiah ke, dengan towel ke, dengan apa ke, tak boleh tutup, ya. Okey. Kemudian bagi perempuan pula, dia tak boleh, dilarang ketika dia dalam ihram, dia tak boleh menutup muka dia. Kalau jenis yang pakai niqab tu ataupun pakai purdah tu, dia kena buka purdah dia ketika ihram, ya, ketika ihram. Dan memakai sarung tangan bagi lelaki dan perempuan, dia tak boleh memakai sarung tangan, ya. Sarung tangan tak boleh pakai. Okey, kemudian kita pergi kepada yang seterusnya ialah keempat, alam sekitar. Alam sekitar ni tidak boleh kita memburu binatang buruan. Masa kita pakai pakaian ihram, kita tak boleh nak pergi berburu binatang ikut suka kita, Okey, memotong atau merosakkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar tu, pergi cabut daun ke, rumput ke, tangan tu kena jaga betul-betul, jangan merosakkan. Kerana semua benda yang Ustazah sebut ini akan kena dikenakan dam kalau melakukannya. Okey, kemudian adalah ni hubungan antara suami dan isteri, hubungan seksual di antara suami isteri. Dia tak boleh dalam ihram, dia tak boleh berkahwin, dia tak boleh mengahwinkan atau wakil untuk menerima nikah waktu dia dalam ihram.
Dan juga dia tak boleh melakukan perbuatan merangsang syahwat. Contohnya pegang tangan isteri ke, dan tak boleh. Tak boleh melakukan perbuatan merangsang syahwat semasa dia memakai pakaian ihram. Dan yang ketiga ni, persetubuhan suami isteri. Ni dam memang besar lah, dam ni seekor unta denda dia. Jadi tidak boleh melakukan persetubuhan di antara suami dan isteri sepanjang memakai pakaian ihram. Okey, ini adalah pakaian ihram bagi lelaki. Dalam secara biasa tengok dia pakai slipper. Slipper pun kena nampak kaki dia. Dan juga ni keadaan biasa, ni keadaan dia nak tawaf. Semasa secara iktibak ni dia nak tawaf, di Kaabah, maka dia kena buka macam ni. Dan keadaan biasa dia macam ni. Dan pakaian bagi perempuan ialah menutup aurat, macam biasa. Kalau jemaah Malaysia biasa dia akan pakai telekung solat semasa ihram. Tapi nak pakai baju kurung pun tak apa, asalkan dia adalah menutup aurat. Bagi perempuan macam tu tak apa. Lelaki memang kena pakai macam ni kalau dia dalam ihram. Okey. Jadi itu adalah perkara-perkara wajib haji yang Ustaz telah sentuh, iaitu niat ihram di miqat. Kita ada 5 miqat: bermalam ataupun mabit di Musdalifah. Kita melontar anak batu di Jamrah Kubra dahulu pada 10. Kemudian bermalam atau mabit di Mina. Kemudian kita melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah pada hari-hari tasyrik, 11, 12, 13. Ingat ya? 10 hari bulan tu hanya di Jamrah Kubra. 11, 12, 13 barulah di ketiga-tiga jamrah. Dan akhir sekali ialah menjauhi larangan ihram. Dan ingat, semua benda ini sekiranya kita tak buat, kita tersalahlah, kita tak buat, tak ingat, maka semua benda-benda ini ada dam dia. Ada dam dia. Nanti kita mungkin akan belajar secara bersemuka dam, kerana dalam buku teks awak tidak ada sebenarnya jenis-jenis dam ini. Okey. Kemudian ustazah nak sentuh sedikit tentang tahallul. Tahallul dari segi maksud dia ialah membebaskan diri daripada larangan semasa ihram. Membebaskan diri daripada larangan semasa ihram. Kita nak bebas diri kita daripada ihram. Bukan main-main, bukan pakai ihram, malam nak tidur, buka je pakai baju tidur. Tak boleh. Kena bayar dam kalau kita bagi lelaki. Sebab dia tak boleh memakai pakaian berjahit bagi lelaki semasa dalam ihram. Jadi dia ada cara dia. Okey. Para jemaah bercukur atau bergunting apabila dia selesai mengerjakan sa'i. Ini tahallul umrah. Tahallul bagi umrah, bila dia umrah ni kan dia buat, dia niat, kemudian dia tawaf, kemudian dia sa'i, dan kemudian dia bercukur. Bercukur atau bergunting tu, dia dah kira tahallul lah tu. Dah bebas dia dah boleh pakai pakaian biasa. So umrah adalah memang ringkas. Umrah awak boleh buat 2 ataupun 3 kali sehari. Contoh awak dah siap, ni awak nak pergi pula ke tempat miqat tu, awak boleh pergi pula naik taksi. Naik kereta sewa tu pergi ke tempat niat, kemudian awak niat, awak pun pergi ke Masjidil Haram, tawaf 7 pusingan, kemudian buat sa'i 7 kali, kemudian awak pun bergunting. Dia kira tahallul umrah. Satu umrah. Sebab tu umrah ni adalah amat sikit berbanding dengan haji. Okey, kalau tahallul haji, dia ada tahallul awal dan juga tahallul thani. Ada tahallul awal dan tahallul thani. Kalau tahallul awal, katakanlah dia nak tahallul awal, macam Ustazah kata tadi, dia melakukan 2 daripada 3 perkara ini. 2 daripada 3. Melontar Jamrah Kubra, tawaf dan sa'i, bercukur atau bergunting.
macam Ustazah kata tadi, kalau dia daripada Muzdalifah, dia terus pergi melontar jamrah kubra dan dia bercukur atau bergunting, dah dikira sebagai tahallul awal, ya, dah dikira sebagai tahallul awal. Jadi dia dah boleh pakai pakaian biasa. Pada 11, 12, 13 tu dia dah boleh pakai biasa sebab dia belum buat satu lagi dah, tawaf dan sa'i. Ada juga yang tahallul sani ni dia buat semua 3 perkara ni barulah dia tahallul. Ni dia duduk lama sikit lah dalam keadaan ihram. Ya, lama lah sebab 10, 11, dia start dengan 8 lagi kita pergi, ya. Haji ni 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari, awak bayangkan 6 hari dengan keadaan kita menjaga ihram kita. Ni untuk orang yang begitu sabar, dia buat ke semua ni barulah dia nak bertahallul. Tapi kalau orang yang dia mungkin dia ragu-ragu dengan keadaan diri dia boleh tahallul awal dengan syarat, contoh dia dah pergi melontar jamrah kubra dan dia dah bercukur bergunting, dikira dia dah boleh tahallul awal. Dia melontar pada 10 tu kan, kemudian dia terus balik pada melontar tu, dia terus bergunting, dikira sebagai tahallul awal dan dia dah boleh pakai pakaian biasa. Cuma dia tertakluk kepada yang dia ada lagi tertakluk lagi larangan ihramnya. Ustazah tunjuk kat sini ialah yang bahagian hubungan seksual ni dia masih tak boleh buat. Yang lain macam potong kuku, cabut bulu, sikat rambut, semua dah boleh. Yang ni sahaja yang dia tak boleh buat lagi. Sehinggalah dia tawaf dan sa'i, barulah dia boleh laksanakan tahallul tu. Okey. Itu adalah tentang tahallul ya, tahallul haji. Jadi Ustazah harap awak faham. Kemudian kita pergi kepada perkara-perkara sunat haji dan umrah yang keempat, ya. Yang keempat, 1, 2 dah bincang, 3 dah bincang, pergi kepada 4 perkara-perkara sunat ketika kita melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tentunya kita kena mandi sunat ihram. Sebelum kita niat tu, kita mandi dahulu, niat ihram kan, kita nak niat ni, nak pakai ihram, kita mandi sunat ihram, kemudian kita solat sunat dahulu. Kemudian bila kita dah niat, maka kita pun banyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang tu kita bacalah talbiyah tu sepanjang kita memakai pakaian ihram ni, bacalah talbiyah. Niat juga sunat, perkara sunat yang lain ialah kutip anak batu di Muzdalifah. Kita kutip semua anak batu, kalau boleh 100 biji ke, sebab kita nak kumpulkan untuk 10, 7 biji, 11, 21 biji, 12, 21 biji, 13, 21 biji, kira semua lebih kurang 100 lah kita kutip, ya. Dan ni adalah perkara sunat juga, ialah solat sunat selepas tawaf. Biasa selepas kita tawaf di Baitullah ataupun di Kaabah itu, kita solat sunat. Dan biasa orang solat sunat di belakang makam Ibrahim tu, ya. Okey. Kita pergi kepada yang seterusnya, iaitu yang kelima, ya. Yang kelima itu jenis-jenis haji. Ni lah Ustazah nak cerita sikit tentang jenis-jenis haji ni. Ni penting, ya. Jenis haji ada 3, haji ifrad, haji tamattu' dan juga haji qiran. Ni hanya ada pada haji, ya. Umrah tidak ada jenis-jenis macam ni. Haji sahaja yang dia ada. Tengok betul-betul, ifrad ialah mengerjakan haji dahulu, kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Mengerjakan haji baru umrah pada tahun yang sama. Tamattu' mengerjakan umrah dulu, ya, dalam bulan haji,
kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Dia buat umrah dulu, baru dia buat haji. Beza. Ifrad haji dulu, baru umrah. Kalau tamattu' umrah dulu, baru haji. Qiran, senang nak ingat, mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ya. Secara serentak, qiran. Ini bagi orang bisnes dan juga orang yang tua, dia boleh niat. Contoh orang bisnes dengan orang tua ni, dia nak pendekkan masa sahaja, jadi dia niat haji dan juga umrah secara serentak terus. Itu untuk haji qiran. Jadi kita yang masih kuat, yang tak ada masalah apa-apa ni, kita buatlah asing-asing kan. Biasa jemaah yang paling banyak buat ialah haji tamattu'. Haji ifrad ni haji yang Ustazah cerita, haji ifrad ni adalah mengikut kepada jadual penerbangan kita. Okey, ni contoh jadual penerbangan haji untuk tahun 2019. Biasa penerbangan pertama adalah dia bermula dengan 1 Zulkaedah. Untuk setiap tahun lah dia memang bermula dengan 1 Zulkaedah, dan berakhir pada 3 Zulhijjah. Jadi kena ingat, penerbangan pertama 1 Zulkaedah, takkan dia nak niat haji ifrad. Sebab haji ifrad mengerjakan haji dahulu, baru mengerjakan umrah. Sedangkan dia ni pergi awal, 1 Zulkaedah lagi dia pergi. Nak sampai ke 9 Zulhijjah ni lama kan, sebulan lebih. Takkan. Sebab Ustazah kata, apabila once you dah niat, awak dah niat, awak dah kena pakai pakaian ihram. Takkan nak pakai pakaian ihram 1 bulan. Dah lah tak boleh buat tawaf sa'i semua sebab awak dah niat haji. Niat ifrad. Bila niat ifrad, dia dah niat, dia kena tunggu sampai 9 Zulhijjah lah baru dia boleh buat haji. Barulah dia boleh buat umrah lepas tu. Biasanya orang yang penerbangan pertama 2, 3 sampai 15 hari bulan lah biasanya, ataupun sampai 2 hari bulan ke, 2 Zulhijjah ke, biasa orang ni dia niat haji. Haji apa? Haji tamattu'. Sebab apa? Haji tamattu' ni dia pergi buat umrah dulu. Dia sampai sahaja dia buat umrah. Buatlah berapa kali pun Ustazah kata dah kan. Umrah ni 3 kali sehari pun boleh buat sebab dia senang sahaja. Dia buat umrah. Bila masuk 9 Zulhijjah atau 8 Zulhijjah, barulah dia niat nak mengerjakan haji. Itu tamattu'. Tamattu'. Okey. Kemudian kalau haji qiran, dia biasa pergi lambat. Haji qiran ni dia akan pergi masa dekat dengan akhir dah, dan dia pun balik awal. Dia mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Ni untuk orang bisnes dan juga orang-orang tua. Kalau kita orang biasa kita akan guna dengan haji tamattu'. Kenapa haji tamattu' dengan haji qiran ini dia kena dam? Dia kena dam sebab dia tidak niat di miqat, sebagaimana ustaz bagi tahu gitu ya. Tapi yang afdal sebenarnya ialah yang Nabi buat ialah ifrad. Okey, Nabi buat ifrad ini sebab Nabi pun berada di kawasan Madinah dan juga kawasan Mekah. Jadi tak ada masalah lah untuk niat ifrad kan. Kita di Malaysia kita terpaksa tunggu turn, dan kemudian mungkin surat panggilan kita pun 1 Zulkaedah macam Ustazah. 1 Zulkaedah Ustazah pergi. Jadi Ustazah niat dengan haji tamattu' sebab penerbangan pertama Ustazah pergi hari tu. Jadi nak tunggu ke 9 Zulhijjah ni lama, maka kita niat dulu tamattu' ya, dengan haji tamattu'. Dikira tamattu' lah sebab kita buat umrah dahulu. Bukan dia kena niat ke apa, maksudnya cara dia, nama kaedah dia lah tamattu' sebab dia buat umrah dulu baru buat haji. Kalau ifrad, cara dia mengerjakan dia tu, dia buat haji dulu baru dia buat umrah. Dan qiran ni dia adalah buat haji dan umrah satu sekali niat tu. Sahaja. Okey, ni adalah Ustazah nak cerita tentang tertib pada kebanyakan rukun haji. Contoh
Ustazah dah cerita dah tadi kan. Contoh macam haji tamattu' ni, macam ustazah pergi, kita niat haji. Biasa kita akan niat di hotel lah. Kita akan niat di hotel, niat haji. Kemudian kita akan pergi wukuf pada 9 Zulhijjah. Dan malam tu kita akan bermalam di Muzdalifah. Kemudian kita akan pergi melontar di Jamrah Kubra pada pagi 10 Zulhijjah. Kemudian kita balik tu kita bergunting. Jadi kita tahallul awal. Dan kita bermalam di Mina pada 11, 12 dan 13. Kita melontar juga di sini ya, bermalam di Mina dan melontar. Kemudian kita kembali semula ke Mekah untuk tawaf dan sa'i. Barulah habis kerja haji kita. So tengok dia macam ni rukun ya, yang warna purple ni rukun. Niat, wukuf, bergunting ni rukun ya. Tawaf, sa'i. Tak tertib kan? Sepatut bergunting duduk belakang sekali. Tapi sebab apa? Sebab dalam ibadah haji dia ada tahallul awal. Dia ada tahallul awal untuk mengelakkan jemaah dari terlalu lama berada dalam ihram, memberi keselesaan kepada para jemaah ya. Ni rukun haji. Okey. Ustazah rasa itu sahaja penerangan Ustazah tentang semua perkara ini. Ada 2 episod semua. Jadi para pelajar sekiranya ada masalah, ada kekurangan, Ustazah minta maaf. Dan sekiranya ada pertanyaan, boleh bertanya. Tanyalah sama ada Ustazah atau mana-mana Ustazah yang lain untuk memberi penerangan dengan lebih jelas tentang ibadah haji dan umrah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.